A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama untuk meneruskan tadabbur kita. Hari ini kita masuk surah Baqarah ayat yang ke-58. Ayat yang ke-58 Okey, mari kita sama-sama baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Baik. Jadi ayat ni juga mula dengan wa'iz. Dah berapa kali dah Allah mula dengan wa'iz dalam surah Baqarah ni? Kalau kita baca di awal, mulanya wa'iz ni ayat berapa? Sebelum lagi. Cari. Jadi kita baca di Baqarah daripada ayat 1 sampai 58. Apa yang ayat mana yang mula wa'iz? 49 49 Mula wa'iz ni 49. Dulu sebut wa'iz maknanya apa kita faham? Jadi inilah maksudnya Allah suruh ingat nikmat. Dia wa'iz ni dia punya, Allah memberi pencerahan daripada ayat 48. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat yang ke-47. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati, kan? Ayat 47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat aku yang aku pernah beri. Banyak nikmat. Jadi Allah mulakan dengan wa'iz. Wa'iz ni maknanya itulah nikmat-nikmat dia. Jadi wa'iz pertama, nikmat pertama. Okey. Wa'iz yang pertama ayat berapa? 49. Tu nikmat pertama, nombor 1. Allah suruh kenang nikmat tu. Nikmat ketika mana dia diselamatkan oleh malapetaka dia, musibah yang mula besarlah, iaitu daripada Fir'aun dan pada tentera dia. Jadi Allah selamatkan mereka. Kemudian wa'iz yang kedua ayat 50. Dengan cara macam mana Allah selamatkan? Luar biasa. Satu yang luar biasa, iaitu Allah belahlah lautan. Allah beri satu mukjizat yang tak pernah ada pada Rasul lain sebelum tu. Nikmat dia. Mereka dapat Nabi yang boleh, yang mukjizat dia itu terbelahnya lautan. Mukjizat pertama yang dapat pada mereka. Jadi mukjizat ni nikmat. Bila Allah bagi mukjizat ni nikmat daripada Allah. Terbelahnya laut. Kemudian wa'iz yang ketiga ayat 51. Iaitu Allah beri dia apa? Kitab. Perjanjian. Dan Allah kemudian mereka menzalimi diri mereka, lalu Allah ampunkan dia.
Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 53, wa iz ataina Musal kitab. Ni kemudian Allah berikan kitab. Yang sebelum ni Allah beri mereka perjanjian, kemudian mereka mensyirikkan Allah, lalu Allah ampunkan mereka. Kemudian yang keempat ni tadi, Allah berikan mereka kitab dan Furqan. Itu petunjuk. Ini satu nikmat. Seterusnya Allah bagi lagi waiz lagi 54. Iaitu mereka diminta untuk apa? Mereka menzalimi diri mereka, lalu Allah berikan mereka ni pengajaran lah, dengan cara bertaubat lah. Mereka taubat, lalu Allah hidupkan balik mereka ni. Setelah mereka dibunuh diri, kemudian Allah nak ampunkan mereka. Kemudian yang seterusnya, wa iz qultum ya Musa, mereka minta lagi permintaan yang kufur, iaitu nak lihat Allah. Lalu mereka disambar dengan petir, lalu Allah hidupkan balik mereka. Banyak ni nikmat. Lalu Allah berikan mereka ni apa? Lalu mereka ingkar. Ini tak dalam cerita ni. Allah naungi mereka dengan awan ketika mereka berada di dataran yang selama 40 tahun mereka berada di situ. Dalam keadaan Allah beri mereka manna dan salwa. Itu nikmat-nikmat dah yang Allah berikan. Dan yang hari ini ayat yang ke-58, seterusnya, nikmat seterusnya. Jadi apa yang kita tengok di sini, jadi setiap musibah yang berlaku adalah rahmat daripada Allah. Allah nak bagi rahmat. Sifat dia macam itulah. Apa saja musibah yang berlaku, tujuannya Allah nak rahmati kita, tujuan dia. Sebab itu dalam ayat 42, surah 42, ayat yang ke-50, ayat yang ke-30. Surah 42 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Wa ma asabakum min musibah. Apa dia? Apa saja yang menimpa kamu daripada perkara yang kamu tak suka. Musibah ni maknanya benda yang kita karhan, yang kita tak suka. Yang kita benci tak suka untuk kena pada kita. Jadi semua sebenarnya apa dia kata? Fa bima kasabat aidikum. Hakikatnya sebab perbuatan kita. Memang kita tak suka benda tu, tapi sebenarnya kita punya pasal lah juga. Lepas tu kalau kita tengok dalam keadaan waiz ni, semua yang Allah beri pada Bani Israel, semuanya sebab apa? Angkara mereka sendiri. Mereka tu sebenarnya kena dengan pertama sekali, musibah pertama mereka apa? Mereka ditindas oleh Fir'aun. Sebab apa sebenarnya? Kerana mereka dah lupa ajaran Nabi Yusuf lah. Bani Israel ni dulu mereka depak kat Mesir tu sebab apa? Nabi Yusuf tu, kan? Kemudian mereka tinggalkan ajaran Nabi mereka. Akhirnya mereka menjadi hamba kepada penduduk negeri itulah, Qibti tu, Fir'aun. Lama mereka jadi. Lalu Allah beri mereka Nabi. Kemudian mereka buat apa? Sama juga semuanya. Jadi akibat musibah-musibah tu, apa yang mereka buat?
keingkaran mereka kepada Allah, mereka ditimpa musibah. Tapi semuanya kemudian Allah buat apa? Allah beri rahmat, Allah tolong banyak kali Allah tolong. Demikianlah kita juga. Jangan salahkan Tuhan. Hakikatnya semua yang menimpa kita sebenarnya daripada benda musibah ni, kita kena tengok balik apa sebenarnya yang kita pernah buat, apa silap kita. Jadi semua ni tujuannya apa Allah buat ni? Wa ya'fu an katsir. Tujuannya sebab Allah nak hapuskan banyak dosa kita. Itu tujuannya, nak ringankan beban kita yang akan kita pikul nanti. Tujuannya, sebab itu Allah timpa musibah. Sebab itu dalam hadis Nabi, dalam hadis pendek je hari ni. Kalau boleh tulis. Okey, kita baca hari ni. Ini daripada Sahih Muslim. Sahih Muslim daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha,
Katanya Nabi SAW sabda, la yusibal mu'min, ikut, la yusibal mu'min min musibatin hatta asyaukati illa khussa biha min khotoyahu au kuffira biha min khotoyahu. Tidak ada musibah yang menimpa seorang, syarat dia apa? Mukmin. Mukmin. Tidak ada musibah yang menimpa seorang yang mukmin, yang beriman, min musibatin, daripada apa saja bentuk musibah, apa saja. Hatta syaukati, sampai yang si kecil-kecil duri kan, terkena duri, terkena benda tajam sikit ke, terkena apa mungkin, kayu punya apa mungkin, selembor tu ke kan, semua tu illa qussa biha min khotoyahu, melainkan apa dia, mesti ada benda baik jadi. Apa dia? Qussa apa? Mengurangkan dosa dia. Au kuffira biha min khotoyahu, ataupun kuffira, kafarah, menghapuskan dosa dia. Mesti punya. Apa saja benda yang menimpa kita, mesti untuk ada benda yang akan kebaikan untuk kita. Itu Allah, Nabi khususkan itu dosa. Sebab anak Adam ni penuh dengan dosa. Jadi cara-cara Allah nak ringankan beban kita adalah dengan timpakan musibah lah sebenarnya. Itulah Nabi ni sangatlah rasa berat apa yang bakal kita tanggung. Apa yang bakal kita tanggung berat sebenarnya? Kat kubur nanti, lepas mati sangat berat. Ini lagi ringan sebenarnya. Nabi takut. Lepas tu orang beriman dia rasa kecil je dunia ni. Dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min innahu amrahu kullahu khair, Nabi kata. Sangat ajaib urusan orang beriman ni. Semua benda yang kena ada semua yang baik. In asabahu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Bila dia dapat nikmat, dia syukur, itu kebaikan untuk dia. Wa in asabahu darra'u sabara fakana khairan lahu. Bila dia dapat musibah, dia pun sabar, sebab dia tahu ini juga sebab dia sendiri tadi. Kan Allah katakan apa saja sebab ada salah kita, mesti ada benda. Dan tujuannya Allah nak bagi kita kebaikan, Allah nak ampunkan dosa. Lalu kita pun mampulah sabar. Itulah cara nak bagi sabar tu. Tapi kalau dia rasa dia betul, dia rasa dia ni tak patut dapat ni, itu dia tak boleh sabar, dia tak boleh terima apa saja yang Allah takdirkan untuk dia. Itulah orang beriman, syarat dia apa? Beriman lah. Baik, jadi demikianlah yang Allah sebut juga banyak ayat ni dalam Allah suruh ingatkan orang-orang Bani Israel ni nikmat-nikmat yang Allah beri itu. Semuanya Allah nak apa? Tujuannya, tengok semua cerita pasal pengampunan untuk dia orang kan. Naghfir lakum, semua Allah nak ampunkan mereka. Demikianlah dalam ayat yang kita nak baca hari ni. Kita tengok ayat, terus kita pergi kepada ayat 58 balik. Okey, kita terjemahkan. Wa iz qulna, dan sama ingatlah ketika qulna, qulna, kami telah berfirman oleh kami. Jadi Allah perintah lagi kepada Bani Israel. Apa perintah dia? Jadi ni disebut mula dari sinilah. Ni firman Allah dia. Apa firman Allah dia? Udkhulu, apa makna dia? Masuklah kamu hazihil qaryah. Jadi kalau kita nak terjemah macam ni, masuklah oleh kamu fi hazil, kita ada boleh katalah fi sebenarnya, ataupun ke dalam ini. Kalau kita terjemah macam ni boleh juga. Jadi masuklah oleh kamu ke dalam, ataupun akan ini. Apa dia? Ini ni jawab pada apa?
Jadi dia ada kat sini, iaitu. Iaitu negeri inilah. Dia bahasa asal dia macam itulah. Boleh tak? Masuklah oleh kamu akan ini, iaitu negeri ini. Korea ni maknanya kampung boleh, daerah boleh, negara boleh. Dia lebih general. Apa saja yang berkumpulnya penduduk tu kan, itu Korea lah. Adanya penduduk dalam tu, kecil ke besar skala dia, itu Korea. Negeri ini iaitu yang dikatakan Korea ni, tafsiran dia antaranya Palestin lah. Palestin Lalu jadi ini perintah Allah. Bila perintah Allah maknanya sifatnya boleh pilih lain tak? Jadi inilah tanda dia betul-betul mukmin. Dia buat apa? Ikut sami'na. Jadi sifat orang beriman apa? Sami'na. Apa dah ayat dia? Ada tak ayat Quran yang cakap mukmin sifat dia macam tu, sami'na wa ata'na? Buka surah An-Nur, surah 24. Surah 24, ayat dia 50 ke atas. 55. Cuba tengok, ada betul 55 ke? Mungkin juga dalam kelingkungan tu lah. Ayat 51. Ayat 51. Ingatlah itu ciri mukmin. Siapa nak, itulah kita kena ikutlah. Surah 54, 24 ayat 51. Okay. 24 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Innama kana maksudnya apa? Sesungguhnya hanyalah. Kana sejak dulu lagi. Sejak Nabi Adam lagi lah. Ni manusia ni ada. Ucapan orang yang beriman ni hanyalah macam ni je. Apa dia? Bila iza du'u ila Allah, bila diajak kepada Allah dan ajak kepada ikut Rasul, apa dia kata? Apa tujuannya? Liyahkuma bainahum, supaya ia menjadi yahkum apa? Yang kita faham maksud hukum, buat tindakan. Hukum ni maksudnya menjadi milah kehidupan kita. Faham menjadi cara hidup. Untuk jadi kita punya tata cara kehidupan lah. Jadi apa dia kata? Ayakulu sami'na wa ata'na. Mereka akan kata apa? Sami'na wa ata'na. Taat. Kami dengar dan kami taat. Inilah ciri mukmin yang betul. Dan Allah kata golongan ni lah orang yang wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan. Okey.
Tengok dalam surah 4 ayat 65. Biasa ayat ni kena dengar kot. Siapa yang dah pernah jumpa ayat ni dan siapa yang baru jumpa. Ha? Tadi berapa? 42. Betul? 4, 6, 65. Nampak 65 lah. Jadi kita tadi kata sami'na wa ata'na. Kita nak ata' apa? Ini dalam kita punya syahadah tu. Apa syahadah kita? Asyhadu an la ilaha illallah kan. Jadi ini pertama ni perintah Kita kata apa ni? Aku bersaksi bahawa tidak ada apa? La ilaha. Ini dulu, nombor 1. Ni yang pertama. Ni yang ke? Ni maknanya kita nak nafikanlah. Ilah ni maknanya apa? Kalau bahasa Arab. Ilah ni maknanya ma'bud, yang disembah, diibadahi. Tidak ada sebarang bentuk peribadatan. Jadi asal-asal ciptaan tak ada sebarang bentuk peribadatan. Tak layak siapa-siapa pun kita nak letak ibadah kat dia. Tak siapa-siapa pun. Makhluk apa pun tak boleh. Kan? Jadi itu hukum dia. Kemudian ni pula apa? Illallah, penetapan. Jadi penafian dan penetapan berlaku. Sebab itulah kita mula-mula penafian dulu. Ni penafian dulu. Kemudian baru berlaku penetapan. Hanya Allah saja yang layak untuk ma'bud, diibadahi, diletakkan peribadatan. Kemudian macam mana cara nak ibadah? Syahadah kedua apa? Wa asyhadu anna. Apa anna ni? Ni dulu kita faham. Asyhadu ni apa maksudnya? Bersaksi lagi. Ikrar untuk apa dia? Jadi nak saksi ni dia mesti ada dua lah. Satu al-ilm wal al-amal lah. Dua lah benda. Itu maksud dia. Ilmu, saksi dia. Amal ni maknanya, sebab tu makna syahadah ni, makna syahid ni juga maknanya nasrun. Boleh? Tolong. Kita kena tolong agama Allah tu. Dalam ayat lain, wad'u syuhada aku, makna syahid tu ajaklah penolong kamu yang boleh menyebabkan kamu dapat melakukan apa yang kamu ikrarkan. Itu kita saksi ni begitu. Sebab itulah akhirnya siapa yang saksi ni, tengok macam cerita Nabi dan sahabat, semua je lah kita, dia kena buat apa? Susah ke senang? Mesti sifat dia kena ada keluarkan sesuatu. Nak tolong sesuatu kita kena korbankan. Baru betul dapat nama dia syahadah tu. Tapi tak ada korban apa-apa, itu bukan, tak sampai lah. Okey, yang kedua sama juga, kita nak kena buat macam ni Aku bersaksi dan untuk menolong agama ni. Asyhadu anna. Anna ni apa? Anna ni huruf apa ni? Ni nama dia huruf taukid. Anna ni huruf taukid. Maksudnya taukid ni maknanya penegasan, bahawasanya sesungguhnya Muhammadan Rasulullah. Apa maksudnya?
Apa dia punya tafsiran di antaranya? Rasulullah maksudnya apa jawapan dia kita nak kata ni? Untuk apa? Sebab itulah ini kita kena buka dalam ayat Quran juga. Kalau kita kata Muhammad Rasulullah, semua mengaku. Ayah Pin pun mengaku juga Muhammad Rasulullah. Betul tak? Ada juga sebahagian Hindu kata memang dia utusan Allah, dia God Messenger, semua kan? Jadi tak ada bezalah kita dengan orang macam tu. Macam mana tu? Bukan kita je mengaku God Muhammad ni kan, Messenger of God ni, bukan? Cuba tanya, semua mengaku betul. Apa beza kita yang mengaku dengan dia? Apa beza kita yang mengaku dengan orang lain? Jawab. Apa jawapan dia? Sebab tu ni kita kena buka surah apa? 4 ayat 64. 4 ayat 64. Apa Allah kata? Apa Allah kata? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a. Itu dia. Biiznillah. Tidak satu pun rasul yang kami bagi, utuskan, melainkan untuk mereka ni apa? Taat dengan dia. Cakap apa pun taat je. Tak suka, taat juga. Ikut arahan dia semua, kita kena ikut. Tak ada pilihan lain, melainkan kena ikut. Tak ikut je, terus jadi apa? Boleh jadi apa? Sampai macam tu. Itulah beza dia. Tapi ramai tak kata, ya Rasulullah tapi tak ikut. Macam mana tu? Dia kena fikir. Itulah membezakan kita dengan orang kafir. Jadi sebab itulah kat sini wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah apa? La matbu'. Yani la ma'budun bihaqqin illallah. Faham La ma'bud, tidak ada sebarang sembahan yang hak kecuali Allah. Ini maksud la ilaha illallah. Yang ni la matbu', tidak ada sebarang ikutan yang hak kecuali Rasulullah. Dia wajib ikut apa saja Nabi cakap, wajib ikut. Kalau manusia cakap sama dengan Nabi, kita ikut. Kalau bercanggah, boleh tolak aje. Faham Itu undang-undang. Ini syahadah kita. Jadi kita tengok ayat 64. Sebab itu liyuta'a biiznillah. Kenapa biiznillah juga? Kenapa biiznillah tu? Dengan izin Allah juga, macam mana pun. Ya, sebab Rasul hanyalah utusan Allah, bukan pembuat apa? Utusan. Semua yang datang ni in huwa illa wahyun yuha. Apa saja arahan Nabi macam mana pun semuanya datang daripada Allah. Allah yang wahyukan. Bukan dia buat keputusan sendiri. Betul tak? Bukan. Ada tak ayat dalam Quran cakap macam tu? Ada tak? Banyak kan? Okey, kita simpan surah ni. Buka surah 10 ayat 15. Ayat itulah yang cakap, itulah biiznillah tu. Faham Faham biiznillah ni kenapa kata dengan izin Allah? Maknanya bukan mutlak ni, ikut ni. Semuanya dengan izin Allah, dengan atas wahyu dari Allah. Sebab Rasul ni dia tak akan khianat apa yang Allah perintah dia. Sebab itulah ikut Rasul sama dengan ikut Allah, tak ada beza. Surah 10 ayat 15. 10 ayat 15. Betul? Setuju? Second time dah jumpa Alhamdulillah. Ingat dah ayat ni, boleh familiar dah. Jadi sekarang ni kita nak apa dia? Kita nak apa? Tujuan kita belajar Quran? Kita nak Allafa qulubina bil Quran ataupun boleh lah
Kita sedang nak usaha nak jinakkan di hati kita dengan Quran. Faham tak? Kita ni nak familiar kan ayat Quran kan? Banyak tak dalam Quran yang kita rasa macam bau, padahal kita pernah baca. Kita kena jinakkan. Macam mana kita dulu, quote-quote lama dulu, zaman-zaman nostalgia kita kan? Kita boleh ingat tak? Punyalah familiar, punya kita rasa resap dalam jiwa. Kenapa tak kita hari ni, Quran lah kita buat macam tu? Betul tak? Kenapa tidak Quran kita buat macam tu? Ayat ni saya tahu dah, ayat ni. Bila kena timpa sesuatu, kita ingat ayat ni. Ya Allah, itulah dia, nama dia pendinding tu orang kata tu. Hati kita. Diingat tu. Itu kena tadabbur tu. Sebab tu tujuan saya ulang-ulang ayat ni kadang-kadang kan. Ayat ni kita buka, saya suruh baca. Supaya ayat tu jadi jinak dengan kita. Tengok hari ni orang liar dengan Quran. Betul tak? Liar dengan Quran. Ramai orang manusia dia liar dengan ayat-ayat Allah. Dia tak boleh. Jadi cara nak jinakkan dia kena banyak kali dengar lah. Dan dengar tu bukan dengar macam seperti lalu baca. Kena faham apa ayat ni dan dia sampai ke hati dia tu. Jadi kita nak jinakkan hati-hati kita sendiri ni dengan Quran dulu. Baru kita boleh ajak orang nak jinak dengan Quran ni. Baik, jadi ayat tu apa Allah kata, ayat tu panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Wa iza tusla alaihim ayatuna, bila dibacakan mereka ayat-ayat kami, bayyinat, yang tengok. Jadi bila baca ayat Quran, sifat kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Ramai yang tak buat ni sebenarnya. Sebab bila mana Allah kata ayatuna, yang mesti Allah kata bayyinat. Maknanya kena buat apa? Beri kefahaman dengan ayat tu. Bukan baca je, tadarus baca, betulkan wakrash, lepas tu belah begitu. Bukan. Faham tak? Tanggungjawab ayat ni, tuntutan dia punya dia apa dia? Bayyinat. Dia mesti diterangkan, difahamkan kepada orang. Kenapa jadi budaya macam tu? Kenapa tak buat? Sebab tak ada itu masalah kita. Bukan masalah Allah tu, masalah siapa? Kita sendiri. Kita memang belajar Quran bukan untuk faham. Kita belajar Quran nak baca. Akhirnya sifat Quran yang sepatutnya bayyinat tak muncul. Nampak tak? Quran ni sifat dia bayyinat, memang untuk kefahaman, tak muncul. Sebab kita dah membuang hal tersebut. Kena betulkan balik. Banyak dalam Quran ayatum bayyinat. Supaya ta'qilun la'allakum ta'qilun. Tapi kita tak guna untuk itu. Akhirnya begitulah Quran. Kefahamannya jadi apa? Mandul kepada umat Islam lah. Bacaannya hidup. Kefahamannya itu telah dimandulkan. Betul tak? Setuju tak setuju? Itu hakikat yang kita kena telan. Tapi pahit. Tapi kita
benda pahit ni ubat. Kan? Benda pahit memang ubat sifat dia. Jadi itulah kita nak betulkan. Faham dia. Jadi sebab tu amanah kita boleh baca kadang-kadang dia bukan kuantiti yang banyak. Allah nak ahsanu amalan kan. Sebaik-baiknya apa dah? Dah lama dah kita ni dah baca dah. Tapi apa sekarang ni tiba masa untuk kita apa? Ambil faham pula. Biar sikit tapi kesan dia bawa sampai ke mati nanti hati kita. Tu lebih baik usaha dia sekarang. Jadi qala allazina la yarjuna liqa'ana, apa dia? Berkata orang-orang yang tidak harapkan pertemuan. Ni orang tak beriman lah. Secara orang-orang kafir ni apa antara dia punya sifat? La yu'minun biliqa'ana. Itu dia maksudnya. Orang yang tak berharap pertemuan dengan Allah. Itu juga orang yang tak beriman. Beriman ni dia mengharap bertemu dengan Allah dengan selamat. Jadi apa dia kata? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Apa makna dia? Tukar, bawa satu ucapan bacaan yang lain daripada ini. Nampak tak? Begitu sifat dia. Nafsu memang dia akan tolak. Sifat asal begitulah. Bawa satu bacaan yang lain daripada ni. Sebab ni tak sesuai dengan selera saya. Nampak ni tadi kita nak kata ayat ni tadi ni. Rasul ni diutuskan untuk ditaati dengan izin Allah. Rasul bukan pandai-pandai. Dia buat tu sebab Allah yang suruh buat. Jadi tengok ayat ni orang cuba apa? Sebab tu kita juga, kita umat Rasul, kita kena buat apa? Kita kena buat apa yang Nabi dan Allah suruh buat. Tiba-tiba orang kata kita, tak apalah kita ubah sikit lah. Kita sikap macam Rasul punya sikap ke? Ataupun kita pun ikut selera orang? Macam mana ni nanti dalam syurga nak sama dengan Rasul? Betul tak? Fikir juga tu. Macam mana pula ni? Sedangkan Rasul dah jamin syurga pun buat. Kita yang tak ada mampu tapi berani pula buat. Terbalik juga. Banyak ni masalah. Betul tak? Cuba fikirkan balik. Jadi banyak benda kita akhirnya tak berani kan. Kadang-kadang bukannya orang lain pun, suami je, isteri je, anak ni pun tak berani. Sebab apa? Akhirnya kita pun ikut selera siapa? Mak ikut selera anak tu. Sedangkan mak tadi nak bawa apa yang Rasul bawa ni, tapi nanti mengajuk pula. Tak apalah. Masalah tu. Faham? Tak sampai kena bunuh pun, tak pandai, tak sampai kena ugut bunuh pun kita. Tapi kita tak mampu buat. Bukan yang kita kena bercakap kat orang lain ni. Nabi ni sampai kan, kita baru keluarga sendiri tak mampu dah. Macam mana tu? Jadi kita kena kotakan doa kita selalu, syurga fidah yang kita doa kan. Allah pun dengar doa-doa, tapi malaikat pun tengok, tadi dia ada doa dah ni. Lepas tu dia buat tak sama macam doa dia ni. Usahanya tak ada. Tak boleh dah. Ini kena musabah balik. Jadi tengok apa Nabi kata. Ataupun dia kata kalau tak boleh bawa yang baru, au badil. Apa dia badil? Badil ni macam mana? Twist sikit, tukar sikit lah. Dan sebahagian dia tukar. Faham? Bukan ganti, tukar sikit. Sepatutnya macam ni, dia pun melencong sikit, tak banyak pun. Faham? Tadi tukar semua langsung. Kalau tak boleh juga, sikit-sikit je. Begitulah yang berlaku juga kan. Sikit-sikit je. Hari ni apa? Sepatutnya tudung pakai macam mana? Tudung pakai macam mana? Tutup apa? Tapi tukar sikit jadi jadi lain sikit kan. Tak apa. Adalah akhirnya aurat pun tak sempurna dah. Betul tak? Dia tukar-tukar sikit lah. Begitulah keadaan kita hari ni kan, cabaran dia. Jadi kita baca ayat ni, ya Allah, kita kena renung balik lah ni. Dalam ni ayat ni. Apa lagi Nabi? Kemudian Nabi kata apa? Kul. Allah yang suruh Nabi cakap. Allah yang suruh Nabi cakap. Apa dia? Ma yakunu li. Aku tak ada kuasa an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, untuk aku ganti-ganti dia ikut suka hati aku. Siapa cakap? Nabi kata. Nabi siapa? Maksum dah. Nabi ni ahli penghulu syurga tertinggi. Nabi lah. Pun Nabi tak berah ni. Kita siapa? Bukan Nabi. Penghulu syurga tak tahu lagi. Nasib mana-mana tak tahu lagi. Tapi kita banyak
Badil. Betul? Kita yang meringan-ringankan benda yang padahal bahaya. Pelik tak kita? Itulah masalah dia. Jadi sebab tu kenapa Nabi bimbang? Sebab Nabi nampak ketakutan yang lebih dahsyat dekat akhirat berbanding dunia. Kita takut apa? Kenapa kita sanggup tinggal ke kedai kan? Sebab kita bimbang musibah dunia lebih besar daripada akhir. Apa musibah dunia? Nanti orang tak suka. Nanti saya tak ada duit. Nanti saya tak dapat kerja. Nanti, faham tak? Kan? Mana besar bandingkan nanti kena azab sampai tak tahu bila? Mana besar? Mana besar nanti masuk kubur nanti tak tahu nak jawab apa? Mana besar? Kena himpit apa semua ni? Mana besar? Jadi kita kena buat. Sebab tu Nabi kata apa ya? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya ikut yang Allah perintah je. Aku sampaikan. Itulah tugas aku. Sebab itulah aku ni Rasulullah. Kan? Dan kenapa aku buat ni? Inni akhafu in asaitu rabbi. Nampak Nabi kata? Aku cukup bimbang kalau lah aku dah haka ke Allah. Sikit je aku tukar sikit je. Apa dia? Azabah. Tengok beza Nabi dengan umat dia. Kita. Kan? Punya bimbang je dia. Inilah bezanya iman yang tingginya Nabi ni. Betul kita kena ajar untuk diri kita apa? Itu musibah lebih dahsyat nanti lepas mati nanti. Takutlah. Apalah sangat kita terpaksa gadaikan kepentingan dunia kita ni. Demi nak jaga nanti musibah lebih besar nanti. Orang tak suka kejap je. Nanti lama-lama orang faham lah. Cakap je lah benda betul. Nampak macam mana? Faham tak? Ini perintah Allah. Kalau saya beriman, saya tak ada pilihan lain. Betul tak? Ada tak pilihan lain kita boleh pilih? Ada tak Allah cakap dalam Quran? Saya nak bagi familiar juga ayat ni. Bukan surah 35 ayat 36 pula. 33 36 36 Ya. Oh. Tak pergi sekolah. Tudung wajib, sekolah tak wajib. Kena usahakanlah sesama yang orang Islam tu tahu buat sendiri. Selagi boleh hidupkan. Jangan langgar syariat tu kalau boleh. Selagi masih boleh kan. Buat sendiri, belajar sendiri je. Tak perlu sekolah pun. Boleh ajar sendiri. Orang yang tahu ajarlah baca kat situ. Tapi memang sukarlah. Itulah dia. Besar lagi pahala kat situ. Daripada dia pergi buka tudung, pergi sekolah semata-mata nak ilmu dunia tadi. Bimbang ketinggalan kan. Itulah ujian ni. Dia bimbang musibah dunia je kalau dia pergi. Tak dapat sekolah, musibah dunia. Tapi kalau dia buka tudung, musibah mana dia akan dapat? Akhirat lagi dahsyat. Okey. Ini ayat 36. Ya, surah Al-Ahzab. Kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
Jadi ni wa ma kana, apa makna dia? Tak patut. Jadi jumpa ma kana dalam Quran maknanya tak patut. Okey, tu kaedah dia lah. Boleh take note, ingat. Apa ni saya nak baca Quran ni. Kalau saya jumpa ma kana dalam Quran maknanya apa makna dia? Tak patut. Boleh. Jadi tak patut li mukmin. Apa maksudnya? Bagi mukmin, siapa saja yang mengaku mukmin lah. Lepas tu mukminin kan, bukan mukmini, mukminin tanwin tu. Siapa-siapa mukmin lah yang beriman. Wala mukminatin, yang lelaki maupun yang perempuan. Allah bagi secara khusus. Lelaki perempuan Allah nak kata ni, tekan dia. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasul menetapkan sesuatu. Tiba-tiba amron, satu perintah. Amron, apa dia? Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ada pula bagi mereka khiyarah. Khiyarah ni daripada perkataan khair, asal dia. Jadi bila khiyarah, kita kata ikhtiar. Apa ikhtiar? Kan bahasa kita kan, kita sebut ikhtiar daripada perkataan ni juga. Apa dia? Ni hanyalah ikhtiar, saya cuba memilih yang mana saya anggap baik. Tu ikhtiar lah. Jadi maknanya pilihan. Jadi bila sebut ayyakuna lahum khiyaratu, maknanya ada bagi mereka satu pilihan yang mereka anggap lebih baik daripada apa yang Allah Rasul suruh. Faham? Macam tu lah. Macam tadi lah kan. Dia kata, syariat kata macam ni, tiba-tiba dia kata dia tukar-tukar sikit. Sebab dia anggap itu dengan idea dia tu lebih baik lagi. Dia ubah-ubah. Jadi mikirlah banyak perkara sebenarnya dalam bab syariat, dalam bab halal haram satu hal, muamalah satu hal, dalam bab ibadah pun satu hal. Tahu ibadah? Ibadah pun kena hati-hati. Dan nak solat kita, nak zikir kita, nak selawat kita, nak puasa kita, yang paling baik puasa yang betul-betul ikut Nabi cakap lah, sunnah Nabi yang ada. Faham? Kan? Nak solat, begitu juga. Nak apa lagi? Berzikir, nak bersalawat, ikut yang terbaik daripada siapa yang cakap? Apa yang ditentukan tu. Kalau saya cakap, nampak saya macam lagi je sebab moden sikit. Kan? Boleh tak? Tiba-tiba saya bagi. Boleh? Saya ada satu selawat yang saya rasa ni sangat cantik. Saya pandai harap saya boleh buat. Dan dia punya kata-kata tu lebih cantik. Saya punya walau macam mana pun, mana lebih baik? Yang dulu yang nampak kuno lama kan dah biasa dah. Ini semua orang dah tahu. Biasalah. Kalau saya buat pun, saya buat macam orang yang biasa buat. Saya nak buat yang unik sikit. Macam mana pun dianggap oleh manusia macam tu, mana yang paling baik? Nabi punya dan Allah lah. Jadi kita yang mukmin, kita pilih mana? Kita nak menangkan juga ke, ataupun nak menangkan saya juga ke, nak menangkan siapa? Saya ni ustaz, saya ni sayang ni. Nak menangkan saya juga ke, nak menangkan siapa? Menangkan apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Faham tak? Kita belajar untuk itu. Mana-mana pun lah. Saya cakap umum. Benda macam itulah. Jadi sama ini. Sebab tu khayarah daripada perkataan khair, dia anggap itu lebih baik. Sebab tu dia pilih itu. Maknanya Rasul ni dah jadi low class. Sabda Nabi, hadis Nabi ni macam seolah-olah jadi level berapa? Level 2, level bawah dah. Sebab tu dia sibuk yang tu je. Yang Nabi punya ni sikit-sikit je. Faham tak? Selawat kita yang mana yang kita ingat contohnya. Zikir kita ni, zikir yang mana yang kita lebih banyak tahu? Yang memang solid daripada sahih Nabi ni ke? Ataupun sebenarnya yang mana? Kita ukur balik tengok. Jadikan yang ini nombor satu. Sebab itulah Allah kata apa? Wa may ya'sillah. Siapa yang derhakakan Allah wa rasuluh dan rasulnya, apa dia? Faqad ni kesan dia ni. Apa kesan dia? Dhalalam mubin. Makin lama dia akan jauh, dia akan terpesona dengan idea yang dia anggap baik. Dia akan terpesona dengan amalan yang dia anggap baik. Itulah dia kesan. Kita nak ke biar macam tu? Oh, jangan. Itu bahaya. Sebab tu kita kena apa dia? Tinggikan siapa? Quran dan hadis Nabi ni.
Tinggikan betul-betul. Okey. Baik. Balik pada ayat yang kita bincang. Inilah saya nak terangkan. Biiznillah. Sebab tu Allah kata, maka kita usaha nak taat Rasul sama macam kita usaha taat Allah. Sebab tak ada beza. Sebab Nabi tak pernah khianat kat Allah. Nabi tak pernah kata Allah firman macam ni, tiba-tiba ada kaum dia ni, kalau aku cakap macam ni kan dia tak suka, aku tukar sikit. Tak ada. Nabi tak ada sifat macam tu. Kita ada. Nabi tak. Faham? Nabi cakap, betul. Allah cakap. Begitulah. Terpaksa apa kerana cakap Nabi tu, terpaksa Nabi ni akan dibunuh. Itulah perintah Allah. Nabi kena cakap. Jadi sebab itu Allah samakan siapa yang taat Rasul sama macam taat Allah. Ada tak surah ni? Buka surah 4 ayat 80. Ini nak cerita ni perintah Allah ni. Tengok lepas ni apa mereka buat. Mereka ikut ke tak? Mereka ni mukmin ke tak? Berapa dah? 11.30. Surah 4 ayat 80 Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Jadi man yuti'ir rasul, Allah kata ni, siapa yang taatkan rasul aku, faqad ata'a Allah. Dia sama seperti taat Allah. Sebab rasul tak pernah khianat. Apa saja yang Allah suruh Nabi cakap, Nabi cakap. Begitulah. Sebab itulah sama. Wa man tawalla, maka barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafiza. Kami taklah utus engkau untuk jadi penjaga dia pula. Tak ada. Itu urusan, biarlah dia dengan Allah. Dia nak tolak, silakan. Tapi Nabi bagi tahu amaran. Apa dia Nabi kata? Hadis iman. Contohnya, amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nampak ke tak nampak? Tak nampak? Nampak saya sebab dia ni apa? Haya. Silang saya. Kena tulis kat mana? Sini. Nampak? Jangan ambil gambar lah kan. Tak boleh elak lah. Nampak? Apa di sebelah tu Ustaz yang macam dolar tu pun jangan tu. Ustaz kita tolak kan? Kena tolak tu cahaya yang Tolak tu? korang nampak? Oh, ada cahaya tu. Tolak sana. Yang sini. Okey, nampak? Dah nampak. Okey, ni dalam muttafaqun alaih, hadis ni lah. Bisa baca hadis ni. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Apa makna dia? Cuba terjemah. Semua pandai terjemah ni. Man apa man? Barang siapa tu bahasa lama Kalau dalam kamus kan barang siapa dia tak ada, dia kata sesiapa je. Tapi boleh je, saya suka pakai yang tu. Jadi barang siapa yang, maksudnya apa barang siapa yang? Bila kita kata barang siapa tu, maknanya dia majhul. Tahu majhul? Dia umum, dia tak diketahui siapa lah. Tak kira siapa lah. Tak kira siapa pun dia. Jadi Allah tak mengkhususkan. Sebab apa? Terlalu umum. Semua orang boleh jadi termasuk dalam hal ni. Jadi barang siapa yang apa? Amila
telah melakukan satu. Apa beza dia? Kenapa kalau kita kata ni man fa'ala fa'alan sama tak? Man fa'ala fa'alan. Boleh juga kan? Perbuatan juga kan? Kenapa tak pakai ni? Apa beza dua ni? Tak penting ni tahu benda ni. Kenapa? Sebab tu saya keluarkan ni. Nanti pun faham. Macam itulah. Boleh tak? Man fa'ala fa'alan. Sama juga. Dua-dua maknanya perbuatan. Siapa yang melakukan. Yang ni pun siapa yang melakukan. Apa beza melakukan yang ni dengan ini? Pertama yang ni buat tanpa apa dia? Hajat. Faham? Buat tanpa hajat. Faham? Jadi dia tak nak apa-apa. Kita bernafas ni memang hajat kita pilih. Hari ni saya tak nak nafas. Boleh? Faham? Kan? Jadi kita memang buat perbuatan ni tapi tanpa hajat apa-apa pun. Memang macam tu lah. Faham? Beza kan? Yang ini buat dengan hajat, dengan niat. Mesti nak dapat satu faedah. Faham? Sebab itulah kalau saya nak tanya kerja apa, saya boleh tanya maza taf'al ke maza ta'mal? Mana lagi tepat? Maza taf'al, engkau kerja apa kan? Kita nak kata engkau kerja apa ni, maksudnya kerjalah dia cari rezeki tu kan. Sebab nak dapat cara hidup dia kan. Sesuai cakap maza taf'al ke maza ta'mal? Ta'mal. Faham? Maza ta'mal, sebab dia rujuk pada dia buat nak cari rezeki tu, nak dapat hajat sesuatu, faedah. Dia buat amalan sebab nak dapat sesuatu. Faham? Seperti Nabi kata ni. Jadi ingin bagus tak buat ni? Baguslah, ada keinginan tu. Jadi Nabi kata man amila amalan. Ini masalah Nabi nak jaga kita supaya apa yang kita buat hajat kita tu rupanya kesampaian, tak sia-sia. Takut rupanya sia-sia. Kita buat kebaikan ibadah nak dapat pahala, rupanya tak dapat. Tu Nabi beritahu hadis ni. Apa dia kata? Mana amila amalan, siapa yang telah melakukan satu amalan. Amalan pula ni nakirah, maknanya apa? Apa saja amalan yang berkait dengan dinul Islam. Apa saja amalan yang berkait dengan dinul Islam, agama kita ni. Itu maksud dia. Okey, apa saja. Tapi apa? Laisa alaihi. Laisa bukan. Alaihi apa? Alaihi ke atas. Sebenarnya apa tu? Maksudnya ada maksud tanggung. Dipertanggungkan. Yang tanggungjawabkan lah. Dianggap. Dia maksud dia. Yang dianggap memang ada. Memang kita kena tuntut, kita buat ni bagus. Contohnya. Siapa yang buat? Tapi apa dia? Nabi kata tidak dipertanggungjawabkan. Nabi tak pernah pun suruh buat macam ni. Tak ada. Amruna, apa dia? Perintah daripada kami. Yang tiada ke atasnya untuk dipertanggungjawabkan, perintah kami. Tak ada. Fahuwa, apa dia? Fahuwa apa? Maka ianya amalan tersebut apa ni? Raddun apa? Tertolak. Okey, sekarang ni bahasa sikit. Raddun ni kalau dari segi bahasa dia nama dia ni raddun, dia sebut masdar. Masdar ni kita kata terbitan daripada perbuatan lah. Okey, masdar. Kalau dalam bahasa kita apa contohnya saya kata berjalan. Kan? Masdar dia apa? Perjalanan. Kan? Okey. Dia ni raddun. Sebab tu dia kata penolakan. Maka ianya tertolak ataupun berlakunya penolakan kat situ, tak terima.
Jadi dia boleh kita bagi makna dua ni sebenarnya. Satu, rad dun, iaitu maknanya siapa yang buat amalan yang kami tak perintahkan ni, maka dia merupakan apa dia? Orang yang menolak perintah ataupun ajaran Islam. Itu maksud pertama. Dua maksud Fawadun mana? Dia ni seolah dia ni orang yang menolak ajaran kita, ajaran Nabi. Ataupun yang kedua, mardudun. Ini isim maf'ul pula. Ini isim fa'il. Ini isim maf'ul. Iaitu apa dia? Ditolak. Orang yang ditolak perbuatan dia lah. Jadi perbuatan dia tu ditolak, tak terima, sia-sia je. Ghairu maqbul, tidak diterima. Dua, dia sendiri memang menolak dan amalan dia nanti tak diterima. Dua-dua sama. Faham? Bimbang tak kita? Termasuk golongan ni. Kita kena takut lah. Kita kata din Islam, kan? Tapi kita tak jaga benda tu. Sedangkan dia boleh sampai kat sini ni, seolah-olah kita ni menolak lah yang kita pilih yang lain. Nak ke macam tu kita? Oh, kita tak nak. Sebab kita hari-hari pagi-pagi kita kata apa? Raditu billahi, saya puas hati Allah Tuhan saya. Kalau lah Tuhan saya yang lain tu, saya yang kena bagi makan dia. Tak, Allah Tuhan saya, Allah bagi makan kat saya. Betul tak? Nahnu yarzuqukum, kan Allah kata. Allah tak kata apa dia? La nuridu minkum min rizqin. Aku tak inginkan rezeki kamu, aku yang nak bagi rezeki. Beza dengan Tuhan lain, manusia sibuk bagi rezeki kat dia. Sebab tu kita rasa puas hati, Allah ni Tuhan kita, betul tak? Redha. Lagi? Wabil islami dinan, dan Islam lah sebab sempurna, cantik seluruh dia punya perintah. Memang nak menjaga maslahat kita semua. Dan kedua, yang ketiga, Wabi Muhammad Rasul. Maksudnya apa? Saya puas hati, Nabi adalah orang paling bijaksana yang memang saya nak ikut. Apa kata-kata dia nombor satu. Kan? Tak ada lebih saya sayang melainkan Nabi. Sebab tu saya ikut dia. Itu kita kena tanamkan. Sebab itulah maka ni kena jaga dalam hal ni, pastikanlah. Sebab tu kita kadang-kadang memang hari ni hari dunia ilmu ni, hari ni kita kena jaga kesahihan semua benda tu. Jangan kita menunding keburukan pada orang yang nak menjaga kesahihan hadis Nabi ni. Jangan. Fikirlah positif sikit, kan? Jadi itulah yang kita kena tengok. Lepas tu Allah kata, jadi ini adalah garis pemisah di antara mukmin atau tidak seseorang. Faham? Hal ni merupakan garis pemisah. Orang itu benar-benar mukmin atau tak. Cuba buka surah tadi balik. Kita balik ayat 65. Panjang kan nak urai ayat ni je. Ayat 65 balik. Buka surah 4 ayat 65 balik. Kita balik pada ayat tu. Ayat 64 65 Sempat ke habis ni? Pukul berapa dah? Tak dah separuh jalan lah ayat ni hari ni. Okey. Jadi kita tengok balik sampai tadi biiznillah. Jadi tidak kami utuskan mana-mana rasul sebelum melainkan semua yang memang ketika mereka ni, zaman mereka wajib untuk semua taat. Dan yang penutup rasul siapa? Nabi SAW. Wajib untuk kita usaha untuk taat. Kalau betul kita ni mengaku kita Islam dan kita beriman dengan tuntutan dalam Islam tu semua. Kemudian Allah kata walau annahum izzalamu anfusahum. Ni ayat seterusnya. Sambung ayat 64 dulu. Kalaulah bahawasanya mereka itu ketika mana mereka terlupa lalu mereka zalim diri mereka. Zalim ni apa? Ingkar, terlanggar arahan, terambil yang lain. Lalu ja'uka, lalu mereka datang kepada engkau Rasulullah. Fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Lalu mereka mohon ampun kepada Allah. Jadi bukanlah apa orang kata
dah muktamad dah. Kalau kita tersilap, kita dah pernah buat ni, kan? Jalan untuk taubat masih ada. Memang itulah dia. Kita ni kehidupan kita. Bertaubatlah, betulkan balik. Kan rupanya yang ni lagi baik Nabi bagi ni. Saya buat yang ni dah, saya tukarlah, saya taubat baliklah. Tak salah pun, tak ada masalah pun. Buat je. Mudah aja. Dan Allah kata apa? La wajadullaha tawwabar rahima. Pastilah mereka akan dapati Allah memang sangat pengampun, lagi Maha penyayang. Okey, ayat yang ke-65 pula. Ini dia. Jadi Allah bersumpah pada dalam ayat ni. Kita baca ayat ni. Tak baca lagi tadi kan? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika. Fala wa rabbika ni maknanya ni ada qasam kat situ. Wa rabbika tu qasam. La tu zaidah lah. Jadi maksudnya demi Tuhan engkau. Demi Tuhan engkau. Jadi Allah ni sumpah ada banyak. Kalau kita buka Quran, cara Allah bersumpah ada banyak. Kebanyakannya Allah bersumpah dengan siapa? Dengan diri dia sendiri ke dengan makhluk dia? Dengan makhluk dia. Wal asr, makhluknya, nama dia masa. Wasyams, wattin, makhluknya kan, semua yang dicipta. Tapi dalam ayat ni Allah bersumpah juga. Allah sumpah dengan diri dia. Oh, ini lagi besar. Allah bersumpah dengan apa? Wa rabbika, demi aku sendiri, pencipta engkau. Allah sumpah. Beza sikit beza kat situ. Kenapa sumpah ni perlu? Kita bila masa kita sumpah? Siapa pernah bersumpah? Bila masa kita bersumpah? Ke saya saja cakap demi Allah? Ke ataupun ada benda menyebabkan kita terpaksa cakap macam tu? Maknanya benda tu penting ke tak? Sangat penting dan ada unsur keraguan daripada orang tu. Betul? Sebab itu berlakunya sumpah. Begitu juga ni ayat ni Allah nak ajar kita, jangan ragu ini tentang ni. Sungguh ni berat ni, penting. Kalau kamu tak ikut ni, habis. Hilang iman ni. Tu Allah bersumpah tu. Bahkan Allah bersumpah bukan dengan makhluk dia ni, bukan biasa-biasa. Dengan siapa? Diri dia sendiri. Subhanallah. Tengok ayat ni Jadi fala wa rabbika, Allah kata demi pencipta engkau ni. Apa dia? La yu'minu. Apa makna dia? Tidak mereka beriman. Sekarang ni, semasa ni. Sebab dia fi'il mudhari mereka belum lagi, sampai lagi. Tidak mereka beriman hatta yuhakimuka. Apa dia? Sehinggalah yuhakim, mereka menjadikan Nabi ni hakim. Hakama maknanya sama juga tadi iaitu pembuat keputusan mutlak. Menjadikan engkau pemberi keputusan dalam apa? Fima syajara bainahum, pada apa saja perkara. Syajara ada perkataan apa? Syajarah ni maknanya pokok. Ialah perkara asas yang dipersisihkan. Faham? Perkara asas-asas je ni. Faham? Perkara asas-asas yang dipersisihkan dalam kehidupan kita. Dan sampailah kepada perkara pokok. Perkara asas ni maknanya cara nak makan pun termasuk semualah kan. Cara nak buang air ke, kan? Maksud tanda ada doa tak? Kalau orang keluar tak lepas buang air tu, apa doa? Cara bangun tidur, lepas bangun baca apa? Semua Nabi ajar tak? Jadi banyak tak benda yang kita kena belajar lagi? Kalau keluar tandas lah contoh kan, lepas kita buang air, kita kena doa apa antaranya? Macam ikut saya, Allahumma kan? Alhamdulillahillazi
azhaba anil adza wa afani. Tu kita boleh baca doa tu. Tu kalau keluar air kita kata ghufranak, paling simple. Tapi kita dah buang air tu, kenapa kita doa ni? Alhamdulillah kita ucap, segala puji bagi Allah, azhaba anil adza, yang telah mengeluarkan kami daripada azza. Azza ni apa? Benda kotor yang boleh menyebabkan sakit. Wa afani, dan dengan sebab tu dia jadikan aku sihat. Simple je, buang air je, apa Nabi ajar. Kalau betul-betul kita ni cinta, apa kita buat? Kita rasa ini berharga lah. Sekecil itu pun kita rasa berharga. Kita nak belajar kan. Ini benda banyak kan, benda yang Nabi yang kita rupanya kurang ambil tahu. Yang bila banyak kita tahu apa? Cara nak letupkan bisnes supaya bertambah kaya. Betul? Laku lah kan. Bayar mahal pun laku je. Wal-iyadzubillah. Jadi ini pertama. Kemudian nanti mungkin ada orang akan masukkan tu doa tu. Dapat tadi doa tu. Cari alhamdulillahillazi azhaba anil adza. Tulis ke? Jadi kita ucap alhamdulillah juga. Alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adza, kemudian wa'afani. Carilah doa ni. Segala puji bagi Allah yang azhaba anni al-adza, telah mengeluarkan daripada aku adza. Adza ni maknanya kekotoran yang buat penyakit. Wa'afani, dan dia telah afiahkan aku, menyihatkan aku dengan sebab tu. Bayangkan hari ni kan, orang nak buang air tak boleh. Oi, seksa tu. Tu baru rasa nikmat. Sebelum ni sebenarnya selama ni dia boleh buang air tu tak ada nikmat dah. Tapi dia rasa nikmat bila tak boleh buang, baru dia rasa ialah selama ni nikmat. Dia tak perasan. Itulah. Okey. Tu pertamalah, benda macam tu maksudnya. Apatah lagi yang benda yang besar lah. Tu sejarah tu. Benda kecil je kita usahakan untuk ikut. Anni. Mana? Al-adza. 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 Ni hamzah ni, hamzah. Adza. Zal. Alif maksurah tu. Ya betul, ada alif kecil atas. Kemudian wa'afani. Afiyah. Kan kita dengar kan? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita doa bagi-bagi kan? Okey. Itu syarat pertama. Syarat pertama untuk mencapai makna iman tadi. Supaya tak termasuk orang yang dinafikan iman oleh Allah. Ni ayat ni Allah nak, ni orang yang dinafikan iman. Dia langgar 3 syarat, dia tak buat. Pertama tadi itu dia. Benda-benda dia tak ambil. Yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Kita nak didik anak. Nabi ada anak. Nabi ada anak-anak kan. Macam mana Nabi didik sahabat ni? Sahabat kecil. Pernah tak kita telusuri, macam ni cara yang terbaik didik anak. Apa Nabi ajar dulu? Kan? Betul tak? Nabi ajar apa dulu? Ajar anak. Kalau tengok surah Luqman, apa dia ajar? Ya bunayya la tusyrik billah. Jaga, ajar itu bahagian akidah ni. Ajak kepada apa? Quran ni. Jangan belajar Quran muqaddam je. Lepas tu sampai berapa? Darjah berapa? Dululah ni. Itu zaman kan. Itulah kita kena muhasabah baliklah apa yang berlaku kan. Lepas sampai belajar itu, lepas tu yang lebih lama belajar apa? Itulah ya, sampailah. Tujuan dia. Dan sekadar baca je. Ada tak kefahaman masa tu? Tak ada. Jadi begitulah. Kita dibukakan hidayah oleh Allah ni. Jadi kaedah dia apa?
tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang dah berlalu. Kan? Laha ma kasabat. Mereka di atas prestasi yang mereka mampu capai masa zaman tu. Walakum ma kasabatum. Kamu di atas prestasi ilmu yang ada hari ni. Tahap yang patutnya ada, kalau kamu tak bisa capai, itulah tahap kamu nanti. Mereka tahap itu yang mereka, maknanya mereka akan mungkin dapat surga tinggi kat dalam syurga. Sebab itu ia capai ilmu dia. Kita hari ni macam-macam kita tahu dah. Tapi kita yang memilih untuk apa? Biarkan diri kita ni dalam kesesatan. Sebab tu, macam tu. Kita bukan dihidupkan ni untuk kita buat correction pada orang dulu, tak. Mereka dah lepas. Kita sekarang ni, lagi banyak kita tahu ni, apa kita buat? Ini sekarang kehidupan kita, ujian kita. Jadi kita kena buat. Jadi yang kedua ayat ni, summa la yajidu fi anfusihim harajan. Satu lagi. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Nampak? Ayat surah 4 ayat 65 tadi Yang kedua, part kedua. Iaitu kemudian tidak mereka dapati dalam diri mereka itu ada harajan. Apa harajan? Harajan ni makna dia apa? Sempit, berat. Dia maksudnya rasa tak puas hati, rasa tak adil, rasa tak adil. Sebab tu kadang-kadang jangan orang kata orang perempuan tak adil, poligami ke lelaki ni. Boleh tak kita kata? Tak adilnya bukan pada syariat, tak adilnya pada manusia tu. Kan? Tapi orang nampak seolah-olah nak salahkan syariat Nabi ni pula. Bukan. Tak adilnya pada orang yang manusia tu sendirilah. Syariat Nabi ni memang indah, pasti baik punya. Kita je yang gunakan dia, tunggang dia. Jadi buruk. Umat Islam sendiri yang rosakkan. Faham Begitu kita kena buat. Tak. Jadi itu yang kedua, itu mudahlah tu kata ni. Banyak lagi kan. Apa lagi? Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima, istislam ataupun taslim, iaitu apa? Taslim maknanya apa? Mereka menyerah diri, tunduk patuh, menyerahkan diri mereka dengan setunduk-tunduknya lah. Itu makna dia. Tunduk patuh, menyerahkan semuanya dengan setunduk-tunduknya. Macam mana kita boleh akur dalam zon pekerjaan kita selama ni? Tunduk patuh menyerah diri tak sebulat-bulatnya dengan arahan bos kita? Kan? Masuk pukul 5 balik, masuk pukul 8 balik pukul 5. Berapa tahun buat macam tu? Okey je kan? Tu arahan siapa? Sebab apa? Sebab dia bagi rezeki. Siapa sebenarnya yang bagi? Itu kadang-kadang tu masalah tu. Ada rosak sikit. Fikirkan balik. Begitu lebih lagi kita berhak. Rasul ni, Allah ni lebih berhak sepatutnya. Tapi tengok banyak kita gadaikan. Sampai kan kita lebih taat yang itu, arahan tu kan. Ni waktu kerja lah. Sampai solat pun tak. Allahu Akbar. Lagilah. Berlaku kan? Allahu Akbar. Itulah dia. Jadi ini satu bentuk. Jadi tiga ni kita cuba apa? Untuk apa? Penuhi. Nanti kita sambung lagi. Sekarang ni, yang ni, bila perintah Allah ni suruh masuk negeri, dan kita dah baca sebelum ni perintah dalam Wa'iz sebelum ni kan, dia ikut perintah ke dia langgar? Semuanya langgar. Allah ampunkan lagi tak? Allah ampunkan lagi. Sekarang ni Allah nak bagi dia satu negeri pula ni. Tengok dia buat apa. Dia ikut, dia mukmin ke atau dia tak. Sedangkan tujuan Rasul diutus tadi untuk ditaati. Jadi pengajaran hari ni, kita jangan ikut macam perangai orang kita dulu. Kan? Jangan. Kita ikutlah. Datang hadis Nabi betul-betul ni, iman. Kita cinta Nabi kan? Itu ikut betul-betul. Pastikan keaslian memang ini Nabi lah. Kita tak boleh percaya kepada benda yang palsu. Boleh tak kepalsuan menjadi tulen? Saya bayar duit palsu, boleh? Terimalah sebagai duit. Apa salahnya? Boleh? Duit juga. Boleh? Tak boleh. Macam tu jangan hadis ni terimalah sebagai hadis. Hadis juga. Hadis palsu mana boleh? Boleh? Macam mana kita boleh tak terima duit palsu? Macam tu juga hadis lebih lagi.
jaga agama kita. Ini. InsyaAllah ni kita sambung lagi apa kesudahan dia. InsyaAllah Baik, sampai sini dulu untuk hari ini. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.